والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, muslimin tak ada langsung hari ni, no? Tak apa, aku depa di masjid. Kita akan sambung insya-Allah ayat yang ke-20 surah An-Naml. Kita baca 3 ayat sudahlah malam ni, habis muka surat tersebut. Cerita masih dalam cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Minggu lepas kita cerita tentang banyak hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Tak ada seorang pun hamba Allah di atas muka bumi ini memerintah sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam dia pernah doa untuk bagi dia seorang saja yang ada kerajaan yang sebegitu. Nanti kita akan sampai ayat tu insya-Allah. Dan walaupun begitu, dia selalu bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia doa kepada ayahanda, ibunda, berdoa supaya dia dapat beramal soleh yang Allah Ta'ala suka amalan tersebut. Dan dia doa semoga Allah SWT memasukkan dia ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala memasukkan Nabi Sulaiman ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Baik, kita akan baca wa tafaqqada. Saya baca satu ataupun 2 kalimah saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا kalau bukan syadidan kita sambung lagi. أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Sadaqallahul azim. 3 ya. Saya baca sekali lagi, tapi saya seorang saja dengar. Tengok dan semak. Wa tafaqqada
الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين صدق الله العظيم. Maklum baca macam mana saya baca? Macam mana saya baca? Tak apa, saya jam lawak. Ini baca. Dengar je. Wa tafaqqada at-tayrat. Kita tengok satu-satu cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud. Jadi Ibn Nasir dia dah buat satu lagu. Tanya sama itu hudhud tong kong 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 kong, lagu tu lah lebih kurang. Dia punya lagu dia. Baik, malam ni kita tengok apa cerita hudhud ni. Wa tafaqqada at-tayra. Dia memeriksa Nabi Sulaiman, periksa burung-burung. Faqala, maka Nabi Sulaiman pun kata, Malia, tidak aku nampak la ara. Malia la ara, tidak aku nampak, tidak aku lihat hudhud. Hudhud ni burung pelatuk. Burung ni buat apa? Burung ni dia tepuk pokok, dia buat sarang di dahan pokok, di pokok lah. Kemudian am kana minal ghaibin, ataupun am kana minal ghaibin, hudhud ni dah tak mai, absent today, tidak hadir. Ataupun Nabi Sulaiman kata, aku tak nampak burung hudhud ni, mana dia? Duk cari-cari. Dia tak mai kah kita punya perhimpunan hari ni? Macam tu tanya. Hilang pergi mana ni burung hudhud? Kemudian selesai ayat tu. Cerita mana ini, ada cerita ataupun kisah tentang burung hudhud. Burung hudhud tu postman Nabi Sulaiman kan? Postman pasal apa? Kalau macam apa-apa dia bagi burung hudhud tu bawa di apa? Bagi. Ya, dia cerita dia macam tu lah. Dia postman tu, waktu ni dia jadi postman lah, pasal dia yang tahu cerita. Dia yang pergi surah tu dekat Nabi, dekat Balqis. Tak apa, kita sampai yang tu. Tak sampai. Jadi burung hudhud, Nabi Sulaiman tanya, pi mana burung Sulaiman ni? Burung hudhud dia diperlukan. Jadi cerita dia, walaupun Nabi Sulaiman ni seorang Nabi yang berkuasa penuh, hebat kerajaannya, tetapi dia masih lagi memerlukan khidmat daripada seekor burung yang jauh lebih kecil kedudukan dan kekuasaannya. Sebab dia tetap manusia. Dia tetap memerlukan bantuan, sokongan, khidmat daripada tentera-tentera dia. Baik.
Di sini dia tanya, dia cerita pada satu hari Nabi Sulaiman alaihi salam dikelilingi oleh askar-askarnya. Semasa itu dia tidak melihat burung hudhud dalam majlis tu. Bila Nabi Sulaiman duduk, selalunya sekawan burung akan melindungi di atas dengan mengembangkan sayap-sayapnya supaya jangan kena panas matahari. Boleh bayang tak kita ni? Nabi Sulaiman duduk, burung-burung akan duduk atas kepala Nabi Sulaiman, mengembangkan sayap sampai kalau kata panas tak kena Nabi Sulaiman dalam keadaan teduh. Kalau burung-burung kita, kalau burung-burung situ duduk atas kepala kita, apa jadi? Berak lah kita, kena berak burung. Ini dah lah. Ini dah lah. Cari sakit, kena sebelah. Kan, kita jalan-jalan elok-elok, tiba-tiba tengok turun datang apa ni? Burung terbang atas kena berak kat kita. Kan? Ni hebatnya Nabi Sulaiman. Maka sebagai seorang raja selalu mengawasi rakyat-rakyatnya. Maknanya sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman dia sentiasa mengambil tahu rakyat-rakyat dia, apa cerita rakyat-rakyat aku ni. Tengok seorang-seorang siapa yang ada, siapa yang tak mai. Ambil tahu sungguh, bukan kira dia bagi kenyang perut dia aja. Rakyat dia buat tak tahu. Rakyat lebih diutamakan. Dulu bukan ada ke slogan? Rakyat diutamakan. Apa? Rakyat didahulukan. Apa benda apa tahu? Dulu ni kan. Itu zaman siapa tu? Rakyat didahulukan. Betul lagi? Diutamakan apa? Letak bila zaman apa tu, Datuk Seri Najib kan? Datuk Seri Najib saya kan? Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Betul tak? Apa tahu ni. Baik. Jadi apalagi kalau dia tentera yang ada tugas telah tidak bertugas. Apalagi kalau sepatutnya dia bertugas hari tu tiba-tiba tak ada. Carilah. Lalu Nabi Sulaiman pun tanya, "Pi mana hudhud ni? Apa yang menyebabkan dia tak boleh mai hari ni? Ataupun dia sengaja hilang, tak mau tugas digan?" Dia segan hilang kadang-kadang, mungkin dia tak sangka ke Nabi Sulaiman nak buat perhimpunan hari tu ke lagu mana. Baru kita baca ayat yang seterusnya. Jadi ayat yang tadi kita baca tu maksudnya apa? Nabi Sulaiman periksa barisan burung dan tak temui burung hudhud di mana. Dia saja ponting ke ataupun dia memang ada benda lain, halangan lain dan sebagainya. Baru dia masuk ayat ke-21, la u'adzibannahu maknanya aku akan azab dia, aku akan hukum dia. Azaban syadida, dengan azab yang dahsyat, yang hebat, yang berat. Azaban syadidan, azab yang berat. Aw la azbahannahu, atau aku akan sembelih dia. Sembelih dia. Burung sembelih lah, buat sup. Aw la ya'tiyanni, atau dia mai kat aku. Dia mai dekat kepada aku bisultanim mubin, kata Nabi Sulaiman, dengan ada alasan yang kukuh, yang kuat, yang nyata. Pi mana ni? Kalau dia saja-saja tak mai ponting, maka aku akan sembelih dia, ataupun aku akan siksa dia bagi hukuman yang berat. Atau dia ada satu perkara yang lain, dia mai duk cerita, ada alasan yang kukuh sebab dia tidak hadir pada hari itu.
Baik, kita tengok lagi sini panjang lah. Ya Allah, tafsiran dia Masya Allah. Habis tang ni apa. Tak apa, kita baca kad tengok ataupun saya peringkas. Maknanya apa? Apakah hukuman berat tersebut disebut dalam tafsir, iaitu dia dikurung bersama musuhnya sebab tinggal setempat bersama musuh merupakan hukuman yang berat. Apa dia hukuman berat kepada burung? Penjarakan dia dengan orang yang memusuhi dia. Duduk geram lama dah ni. Duduk satu sel, satu penjara, siap Kalau burung habis bulu dia bogel. Tak tinggal apa, cabut bulu contohnya kan. Atau apa? Atau hukum dengan melucutkan jawatan dia. Dia ada jawatan, lucut jawatan, dia jadi orang biasa, jadi burung biasa. Atau dia ditugaskan bekerja di bawah orang yang sejawatan dengannya. Maknanya dilucut jawatan, lepas tu kerja dengan orang bawah. Atau hukuman yang berat lagi, pancung ataupun sembelih sampai mati, untuk jadi contoh yang lain supaya jangan ambil mudah bila kita ada perhimpunan, rapat umum dan sebagainya lah. Ataupun semua hukuman tadi ditarik balik kalau dia mendatangkan sebab-sebab yang munasabah, yang kukuh. Okey, no hal, terlepas dia. Yang kesimpulan dia yang panjang ni. Dia sebut sini ada dua perkara. Satu, hukuman berat mati. Dan salah satunya ialah dia buat main bukti, alasan pasal apa yang dia hilang, maka hukuman tadi akan digugurkan. Kita lihat dalam tafsir Khazin, dia cerita tentang burung hud ni. Para ulama menyebutkan sebabnya burung hud itu ghaib, hilang, tak ada hari itu, iaitu waktu Nabi Sulaiman selesai membina Baitul Maqdis. Lepas Nabi Sulaiman bina Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman nak pergi keluar negeri, pergi ke Mekah. Maka siap-siap jalan dengan dia duk cek, semak tengok bala tentera dia, jin, manusia, burung, binatang-binatang buas semuanya, mereka semuanya diterbangkan angin. Apabila terbangkan angin, Masya Allah, kita kata tu dahsyat ni. Depa semua angin terbang. Kalau kita tengok tu dia kan, cerita hantu pada cerita kartun boleh buat lagu tu kan, tapi tidak mustahil lah kalau kata nak jadi pada Nabi Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik, bila sampai di tanah haram, tinggal duduk di sana selama yang dikehendaki oleh Allah, yang mana saban hari menyembelih beribu-ribu ekor binatang ternak. Tiap hari duk sembelih macam-macam apa ekor-ekor, berapa ekor, beribu-ribu ekor. 5,000 unta, 5,000 ekor lembu, 20,000 ekor kambing. Yalah, nak bagi makan tentera ni semua hebat, ramai. Dan Nabi Sulaiman pun kata kepada pembesar-pembesar kaumnya, sesungguhnya di tempat inilah nanti lahirnya seorang Nabi bangsa Arab. Sifatnya begini. Lepas tu sambil duduk-duduk, Nabi Sulaiman pun cerita dekat dia punya pengikut, tentera-tenteranya, pembesar-pembesarnya. Dia kata di Mekah inilah akan lahir seorang Nabi berbangsa Arab. Nabi Sulaiman ni bangsa apa? Nabi Sulaiman ni bangsa Bani Israel. Sifatnya begini. Dia akan memberi kemenangan kepada yang menyokongnya, dan kemasyhurannya akan tersebar sejauh perjalanan 1 bulan.
Maksudnya kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersebar jauh ke seluruh pelosok dunia. Dia kata kerabat dan yang bukan kerabat jika mengenai kebenaran baginya adalah sama. Maknanya dia adil. Nabi ini adil. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, lau anna, sekiranya apa dia, sungguh Fatimah, anak Nabi Muhammad, Fatimah radhiyallahu anha mencuri, akan aku potong tangan. Maknanya Nabi adil. Sekalipun anak beranak ataupun kaum kerabat. Kadang-kadang kalau dia jadi orang hebat, orang yang ada pengaruh, orang yang ada kuasa, bila anak-anak dia, kerabat dia, dekat dengan dia buat sesuatu yang menyalahi undang-undang, lepas. Yang tu tak dipakai pemimpin yang macam tu. Ini adil. Nabi Muhammad adil. Salah satu sifat yang mesti orang wajib ada. Adil. Tidak mengendahkan cacian orang yang mencaci dalam perkara yang mengenai Allah. Orang ramai pun bertanya, apakah agamanya wahai Nabi Allah? Bila Nabi Sulaiman ni duk ajak cerita, duk ajak lah ni pengikut Gida, kan? Tanya, depa tanya, apa agamanya wahai Nabi Allah? Dia tanya, wahai Nabi Sulaiman, wahai tuanku, nama siapa dia yang akan diutuskan nanti di tanah sini ni, seorang nabi. Macam tu. Maka Nabi Sulaiman jawab, agama yang betul itu iaitu agama Islam. Siapa dapat menemuinya dan beriman dengannya, beruntunglah dia. Siapa yang dapat jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, beramal dengan ajaran Islam, untung dia. Lagi dia bertanya, berapa lama jarak antara kita dengan munculnya Nabi tersebut wahai Nabi Allah? Agak-agak tuanku Nabi Sulaiman alaihi salam, dia tanya, agak-agag antara kita ni, kita lah zaman Nabi Sulaiman tu, nak sampai ke besok ni akan keluar, akan lahir Nabi di kalangan orang Arab ni lama mana? Jarak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 1 abad, macam tu. Maka Nabi Sulaiman pun alaihi salam jawab, kira-kira 1000 tahun. Maknanya jarak antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun. Jauh. Lepas Nabi Sulaiman ada Nabi yang lain lagi, kan? Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Betul? Musa bagaimana? Musa, Isa. Betul habis Harun, Zulkifli, Ilyas, pening lah. Kena daripada awal baru dia tahu kan. Adam, Idris, balik. Lepas Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya. Baik, kira sendirilah, balik sendiri, kena tengok, kena dengar lain. Nabi Daud sebelum tu lagi lah, Nabi Daud pak dia dah. Okey, tak apa, tu kira balik di rumah tu. Dah ada sikit gini, kena habis, ya. Maka siapa yang hadir hendaklah menyampaikan perkara ini kepada yang tidak hadir. Maka siapa yang hadir hendaklah, maknanya Nabi Sulaiman suruh hak mana yang ada hari itu cerita kat siapa yang tak ada hari itu. Cerita dia sebenarnya tanggungjawab kita. Kalau kita main majlis ilmu, sebenarnya inilah tanggungjawab daripada, hendaklah yang hadir cerita kepada orang yang tak main surau malam ni. Kalau main kat tengah jalan dah, cerita tengah jalan tu lah. Hak cerita awal, dia kena cerita banyak lah. Lain kali main dekat alah-alah tu bagi salam. Jadi cerita salam je lah.
tak jadi tu. Dia sudah alim pula dah. Baik, sesungguhnya dia lah penghulu para nabi dan penutup segala rasul. Nabi Sulaiman pun dah tahu dah. Nabi Muhammad adalah penghulu segala rasul, penutup segala rasul. Kita umat Nabi Muhammad. Ini kita kena rasa betul-betul bersyukur, untung kita sebab kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baik, Nabi Sulaiman tinggal di Mekah beberapa lama sampai selesai buat ibadat haji. Mana ibadat haji ni bukan zaman Nabi ni, sebelum tu lagi dah ada. Cuma cara mungkin berlainan ataupun masing-masing lah, tapi tetap buat haji. Lepas itu Nabi Sulaiman pun alaihi salam tinggalkan kota Mekah pagi-pagi hari, pi balik menuju ke Yaman, sampai ke kota San'a. Lah ni ada kota San'a di Yaman. Tengah hari, dia pergi guna ni. Ni pergi naik angin ni. Zam ala kazam bush. Jadi hebat kita ke hebat zaman Nabi Sulaiman? Hebat zaman Nabi Sulaiman. Walaupun kita dulu ni lari ni kita ada jet berjuang laju, ya Allah. Kan, masya-Allah, pisahnya. Hebat lagi Nabi Sulaiman. Dalam keadaan Nabi Sulaiman bersyukur dan taat kepada Allah dan Rasul, dapat kelebihan yang macam ni. Kita manusia ni dapat kelebihan macam-macam, dapat naik harta ni, tetapi malangnya kesyukuran kita, ketaatan kita tak dapat pun melebihi nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang tu kita sedih kat diri kita sendirilah. Baik, tengah hari sampai di San'a. Pagi tolak Mekah. Daripada Mekah tengah hari sampai San'a, Yaman. Jadi Yaman ni mana? Ujung ke bawah. Boleh buka peta tengok. Iaitu sejauh perjalanan 1 bulan kalau dengan berjalan kaki. Kalau jalan kaki sebulan, tu dia. Ni pagi tengah hari sampai. Pagi bertolak, tengah hari sampai. Kalau jalan kaki sebulan baru sampai. Di sana dilihatnya tanahnya subur, pohon-pohon menghijau. Inginlah baginda tu turun di sana untuk menunaikan sembahyang makan tengah hari. Di Yaman tu subur. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam pun nak turun sembahyang makan tengah hari. Jadi masa dalam perhentian itulah Hud kata dekat Nabi Sulaiman. Dalam masa perhentian itulah Hud mai. Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sedang berhenti, tentulah sibuk. Lalu burung Hud itu pun terbang ke awang-awangan. Terbang tinggi sikit kan, untuk melihat keadaan sekeliling. Sedang ia memperhatikan ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba terlihat olehnya sebuah taman kepunyaan Ratu Balqis. Jadi dia terbang tinggi nak tengok. Nabi Sulaiman tengah duduk sibuk dengan halnya, tapi Hud pun terbang tinggi nak tengok apa yang ada. Mai lukuk ini cantik-cantik, nampak taman tu kepunyaan Ratu Balqis. Lalu pergi kat sana taman tu dan berkenalan dengan seekor burung Uhud juga. Tu dia ni, jantan ke betina kan? Tu dia. Kan? Burung Uhud jumpa burung Uhud juga, berkenalan. Tu dia, masya-Allah. Syok mana? Boleh terbang. Kan? Covid pun tak kira. Kau ada Roblox ke apa ya? Burung-burung ni kita kata bebas. Dia pergi mana? Rentas negara ikut suka. Kita ni duduk mau mana lah, bila nak lah buka aku nak pergi sana, aku nak pergi sini. Hak duduk pergi sana sini tu yang hak duduk kena Covid tu. Depan rumah saya tu kena Covid pasal apa?
Pasal orang Kelantan main rumah dia. Kena. Alhamdulillah, risau juga lagi dia duduk dolok hidung dengan depan kapas tu, jahanam kata. Baik. Adapun nama burung Uhud kepunyaan Nabi Sulaiman AS itu bernama Yakfur. Tu dia. Yakfur. Ini ada dalam contoh piramid Yakfurus Salam. Macam mana piramid, contoh piramid Yakfurus Salam. Allahu Akbar, Masya Allah. Piramid ini dia anak murid kepada Tuan Guru Abdullah Fahim. Dia belajar. Pak dia tu. Dia mengaji. Sebab tu dia tahu anak ente. Jangan. Sedang nama burung Uhud di negeri Yaman itu nama Yakfir. Tu dia dekat-dekat. Cuma tak tahu jantan betina ni. Ada orang sebut. Maka bertanya Yakfir kepada Yakfur, dari mana engkau datang dan ke mana pula nak pergi? Mai mana? Nak pergi mana? Saudari nak pergi mana? Macam tu. Saudari dari mana? Nak pergi ke mana? Kan cerita Nabi ada kan? Dia jawabnya, saya datang dari negeri Syam bersama teman saya, iaitu namanya Sulaiman bin Daud. Jadi dia tak kenal lah raja tu. Dia sebut lagu ni saja. Maka Yakfir pun kata, siapa Sulaiman Daud ni? Lebih kurang lagu tu lah. Dijawabnya oleh Yakfur, raja yang memerintah bangsa manusia. Raja. Baru dia habaq dah tanya siapa? Bangsa manusia dia perintah, jin, setan, burung-burung, binatang-binatang buas dan juga angin. Tu dia, Masya Allah. Dan engkau dari mana pula, hai Yakfir? Yakfur tanya pula Yakfir, mai mana? Yakfir jawab, aku penduduk negeri ni, aku duduk kat Yaman. Jadi burung Uhud Yaman dengan burung Uhud Syam bertemu, berkenalan. Lepas tu dia tanya lagi, Yakfur tanya Yakfir, siapa raja negeri ni? Maka Yakfir pun jawab, siapa raja negeri ini? Dia terus tanya, siapa raja negeri ini? Rajanya dijawab, seorang ratu perempuan namanya Balqis. Kalau temanmu seorang raja yang besar, dia kata, maka Ratu Balqis tidak kurang kebesarannya. Kalau kata raja hang tu hebat, kami punya raja pun hebat. Duk tanding, kita pun sama lah. Kadang-kadang cakap kan, tak mau kalah. Tang kita tu nak kemas. Hak kawan sebelah kita pun dengar kata, nampak tengok kita sembang kemas, dia pun sembang kemas juga. Tengok dia kemas, kita lagi kemas. Tengok kita kemas lagi, dia lagi kemas lagi. Sampai lain kali mohong lah. Mohong tu habis lah. Pasal nak tunjuk hebat tu kan. Padahal bukan dia punya hebat. Baik. Dia memerintah negeri Yaman sebagai seorang maharani yang memerintah pula di bawah takluknya 400 orang raja-raja. Di bawah Ratu Balqis ni ada 400 orang raja. Tu dia hebat. Kita Malaysia ni agung seorang. Raja-raja tu ada berapa aja? 11, 10. 9 itu je. Kan? Tak campur hak yang negeri raja yang tak negeri yang tak ada raja tu. Setiap raja ada 4,000 orang askar. Setiap raja ada 4,000 orang. Hak kecil-kecil ni pun. Dan Ratu Balqis, kita tengok wallahu alam. Tapi kalau kita di Malaysia ni, kalau kata raja yang ada tentera dia sendiri, Sultan Johor. Ada raja dia. Sultan Kedah dia tak ada lagu macam kita kan, tak ada. Johor ya, yang ada tentera dia sendiri. Maknanya hak yang ada tu, hak yang kerajaan kerja apa semua lah kan kita. Hebat. Dan Ratu Balqis juga mempunyai 300 menteri. 300 menteri Malaysia.
Sampai dah atas? Tak sampai. Tu pun bising. Tu pun bising. Ada tu pun. Ha? Oh, tak tahu ni tanya. Yang mentadbirkan kerajaannya serta 12,000 orang panglima perang. Tu dia. 12,000 orang panglima. Bukan sikit. 12,000 panglima. Dia pang tadi, 5 dah. 5 dah tu, berbekas ni. Dia pang ni 5 bekas duk tahun ni. Kan? Pang 5. Masing-masing ada 12,000 orang askar penempur. Bawah panglima ada 12,000. Kali tengok, setiap panglima ada 12,000. Bawah seorang-seorang daripada 12,000 tu 12,000 pula. Putih ya. Masya Allah. Ramai tu. Mahukah engkau aku ajak pergi bersama-sama aku sehingga engkau lihat keadaannya? Jadi Ya'fir pun dia ajak Ya'fur. Abu Uhud bin Sulaiman ni, jom kita jalan tengok lagu mana. Kiri dengar aku sembang cakap kau hantar percaya. Biar kurang lagu tu. Jom kita pergi tengok. Dia pun boleh terbang ke mana? Bukan kena pasport pak. Jawab Ya'fur, saya takut Raja Sulaiman kehilangan saya pada waktu mendirikan semayang. Saya nak pi pun risau. Hak takut Nabi Sulaiman hak tanya pi mana Uhud. Aku tak ada, aku ikut mengikut. Jadi kerana baginda memerlukan saya apabila berhajat kepada air. Jadi Nabi Sulaiman ni bila dia nak guna ayak, dia akan minta burung Uhud bawakan dia ayak. Macam itulah tugas dia ni, burung ayak. Lalu burung pelatut negeri Yaman itu pula kata, temanmu itu tentu sekali suka kalau nanti engkau bawakan kepadanya berita mengenai Batu Balqis ini. Dia habaq, dia pancing lagi. Ni nak bawa pergi berjalan kau ni. Raja hang tu mesti dia suka lebih daripada hang bermayak kat dia, dengan dia hang bermayak nanti ni berita hebatnya Batu Balqis ni. Pasal ni mesti dia lagi suka. Dia pancing macam tu. Faham dia contoh saya? Maka kedua pun terbang. Bila dia kata, bagus ni, ini masanya untuk aku berkhidmat. Mungkin aku dipuji, dipakat dan sebagainya. Wallahualam, begitulah. Kalau kita macam itulah, maka dia pun ikut Ya'fir tadi ni, pergi berjalan tengok kerajaan Nabi Ratu Balqis. Panjang juga ni bila Nabi ni. Ada sikit lagi insyaAllah cerita dia ni. Ni cerita dalam tafsir. Jadi pada masa Nabi Sulaiman nak semayang, dia tak jumpa burung Uhud. Pi mana ni Uhud ni? Lalu baru dia tanya, pi mana dia ni? Tiada manusia dan jin yang tahu. Siapa pun tak tahu. Tak nampak dia. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam tanya pula burung yang lebih arif, iaitu burung helang. Tanya burung helang. Burung helang ni dia punya penglihatan kan tajam. Tanya burung helang. Dia menjawab tiada mengenainya, tiada mengetahuinya. Dia pun tak tahu. Kemas burung belatuk ni pikuk mana boleh pergi hilang macam tu je orang tak tahu. Burung belatuk lah burung. Nabi Sulaiman pun jadi marah. Tak ada pergi mana, siapa pun tak tahu ni, hilang macam tu ya. Dan mengancam hendak menghukumnya sebagaimana yang disebut dalam ayat 21 tadi ni. Kemudian diperintah seekor burung helang Raja Wali yang lebih ganas dengan katanya, cari dia dan bawa dia kepada aku sekarang juga. Cari Uhud, pergi mana ni? Jadi burung Raja Wali itu pun terbang, membubung tinggi terbang. Jadi helang ni hebat, dia duduk tinggi sana, mata dia ni dia cek, dia boleh tengok sejauh, hebat lah, tepat burung. Kadang-kadang burung helang ni dia duduk atas, tengok jauh dia punya mangsa dah, terbang, hebat mata dah kan. Ni nak tengok cari Uhud pergi mana. Sehingga kelihatan dunia ini bagaikan dulang yang bulat. Dia hebat, Masya Allah. Duduk tinggi sampai nampak dunia ni dulang yang bulat. Tengok, cek, tengok. Masya Allah. Dia tolehnya kiri kanan, tengok kiri kanan cari.
maka kelihatan olehnya burung hudhud itu sedang mara dari arah negeri Yaman. Oh, burung hudhud tu main dah dari negeri dari negeri Yaman. Segera dia menjunam untuk menyambarnya. Terus lagi laju tu kan, burung hilang. Hudhud menyedari perbuatan Raja Wali yang bermaksud buruk kepadanya. Jadi Hudhud tengok, mai tuju kat aku ni, Raja Wali nak tekam aku. Lalu dia pun kata kat Raja Wali, ku pinta atas nama Allah yang memberi engkau kekuatan dan tenaga. Hebatlah burung elang ni, kira raja burung lah, hebat. Kasihanilah aku, jangan engkau lakukan keburukan ke atasku. Jadi dia tahu dah, dia tengok helang Raja Wali ni, dia tahu dah kalau dia ni bertindak, maka dia ni cerita dia memang nak bagi buruk lah. Ada lah benda memang tak lep, memang ada benda lah, memang kena macam tu. Raja Wali pun membiarkannya bebas, tetapi dia berkata, celaka engkau. Oh, dia kata, Nabi Allah Sulaiman dah sumpah nak hukum engkau atau pancung hang. Lalu keduanya terbang ke arah Nabi Sulaiman dan alaihi salam berada. Walau dua-dua tu pun pergi terbang ke arah Nabi Sulaiman. Bila sampai ke barisan askar Hudhud dikerumun burung helang dan sekawan burung yang lain kata. Bila sampai burung Hudhud ni di tempat Nabi Sulaiman berada, burung-burung pakai yang hal lain ni pakai duk keliling dia. Kelakar hang pi mana? Hang tak ada hari ni, hilang. Sesungguhnya Nabi Allah Sulaiman mengancam engkau. Maksudnya Nabi Sulaiman perlukan dia tak ada. Lalu mereka pun sebutkan tentang ancaman Nabi Sulaiman tu. Nak buat apa yang kita baca tadi ni? Maka burung Hudhud kata, tidak adakah Nabi Sulaiman AS memberi saya pengecualian? Boleh tak Nabi Sulaiman berikan kepada saya pengecualian, kemaafan, supaya aku boleh apa ni dah sebut. Mereka jawab, ya ada, iaitu kata Nabi Sulaiman. Tak ada kan Nabi Sulaiman boleh pergi bagi pilihan kat aku selain daripada dia nak bagi hukuman dekat aku, hukuman berat. Tak ada lagi ke pilihan. Maka mereka pun habaq dekat Hudhud. Ya ada, iaitu Nabi Sulaiman kata, kalau hang bokmai dekat dia alasan sebab musabab yang munasabah, yang muna Sarawak, yang muna Kedah. Muna Kedah aku sebutlah kata-kata yang terang, yang jelas, maka selamat. Maka burung ni berkata, urut dah selamat aku. Burung dia kata. Kemudian dibawalah burung Hudhud tu kepada Nabi Sulaiman. Di balai penghadapan, Nabi Sulaiman sedang bersemayam di atas singgasana. Lalu Raja Wali burung tadi, helang Raja Wali pun telah berkata, membawa dia kepada dia ini kepada tuanku Nabi Allah Sulaiman. Sejurus kemudian Hudhud pun mengangkat kepala dan merendahkan ekor. Angkat kepala, rendahkan ekor serta sayap dengan berdatang sembah kepada Nabi Sulaiman. Itu cara sembah Nabi Sulaiman, maknanya dia pi nunduk hormat kepada Nabi Allah Sulaiman. Seketika itu juga Nabi Sulaiman memegang kepala Hudhud. Nabi Sulaiman pegang kepala Hudhud dan ditariknya dekat, tarik mai dekat seraya berkata, hang pi mana? Mai pula lagu, hang pi mana, hang pi mana, hang pi mana. Jadi kata pi mana, tak pi mana, aduh kau ni ya. Dia duduk pi tengok kan Yak Fi rajak dia tadi. Dia hilang tu. Pasti engkau akan aku hukum dengan hukuman yang berat. Dia tak hukum lah ni. Wahai Nabi Allah, ingatlah bahawa tuanku kelak akan dibicarakan di hadapan Allah. Dia pula bagi nasihat kat Nabi Sulaiman. Ingat tuanku nak hukum saya. Ingat nanti ni Allah Ta'ala akan membicarakan tuanku. Tu dia pula ingat. Kemah dia pun dengan bermain. Mendengar itu Nabi Allah Sulaiman pun merasa gemetar lalu memaafkannya. Nabi Sulaiman pun berasa dengar nama Allah Ta'ala ni kan, akan dia pun akan disiasat nanti macam mana dia duk siasat burung Hudhud ni. Maka dia pun
ketat dengan Allah. Itu ciri-ciri orang beriman. Bila dengar nama Allah, gemetar hati dia. Kemudian berkata, kemudian Nabi Allah Sulaiman kata, hang pi mana, apa sebabnya hang lambat menghadap aku? Nabi Sulaiman kata, maka dia pun menjawab seperti mana yang dihikayatkan oleh Allah dengan firman-Nya dalam ayat-ayat yang berikut. Baru mai famakatha ghaira ba'idin, telah tidak lama kemudian dia datang lalu berkata, faqala ahattu bima lam tuhit bih, saya mengetahui apa yang belum engkau ketahui, bima lam tuhit bih, wajituka, dan saya datangkan kepada kamu, bin Saba'in, daripada negeri Sabak, bisabain binaba'in yaqin, dengan bawa berita yang sangat meyakinkan. Baru cerita ni, cerita dengan Balqis pula, cerita pasal Balqis pula. Ni cerita minggu depan lah, insya-Allah. Masya-Allah, dengar seronok. Syok. Lah, faham tak saya cerita ni? Faham sudah. Kita berhenti saat ni dulu. Hari ni baca 3 ayat, tak dan habis 3 ayat juga. 2 ayat saja. Ayat yang ketiga tadi kita dan tengok dia punya terjemahan saja. Nanti kita uraikan pula insya-Allah minggu depan apa cerita di sebaliknya pula, berdasarkan kepada tafsir Abarul Athir. Nafa'ana wa bihi wa bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pengarang dan juga kitab yang dibawakan kepada kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin. Amin. Sekian. Assalamualaikum.